Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam persidangan buat anda semua. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu topik pembentangan yang bertajuk Polemik Body Shaming, suatu sorotan perundangan. Rakan-rakan pendidik yang lain adalah Encik Sulaiman bin Mahzan, Puan Mimi Sofiah binti Ahmad Mustafa, Puan Ida Rahayu binti Haji Mahat, Dr. Nur Aisyah binti Muhammad Ali dan juga Puan Roslawati Sultan Muhyiddin. Kami para pendidik dari UiTM Johor Melaka. Pembentangan ini adalah bersempena dengan International Conference on Social Science, Technology, Educational and Management Exam 2021, anjuran Kaizen Innovation. Terima kasih kami ucapkan. Seterusnya, kita beralih ke slide yang seterusnya iaitu body shaming adalah jenayah. Seperti kita lihat di sini, kita dapat lihat yang terpapar di hadapan anda adalah berkaitan dengan suatu iklan berkaitan dengan body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan kita dapat lihat di sini juga terdapat pelbagai kesan negatif yang dia akan menyebabkan mangsa menderita. Contohnya, mangsa akan mengalami stres dan gangguan emosi, kehilangan keyakinan diri, masalah kecelaruan pemakanan ataupun stress eating, kemurungan dan juga ada kalanya boleh membawa kepada kejadian bunuh diri atau cubaan bunuh diri. Jadi atas dasar itulah maka pada hari ini saya akan membentangkan topik atau isu berkaitan dengan body shaming untuk makluman dan juga sesi perkongsian bersama-sama dengan para peserta yang lain, insyaAllah. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ingin saya nyatakan akan isi kandungan bagi sesi pembentangan saya pada hari ini. Terdapat 8 subtopik pada hari ini. Kita mulakan dengan 1.0 iaitu pengenalan, 2.0 kajian literatur, 3.0 kaedah penyelidikan, 4.0 penyataan masalah, 5.0 objektif kajian, 6.0 dapatan kajian, 7.0 cadangan dan kesimpulan dan saya akan tutup dengan 8.0 iaitu penghargaan. Seterusnya, sebelum kita beralih lebih jauh lagi, sekali lagi, marilah sama-sama kita saksikan satu dokumentari atau video klip yang saya sertakan di sini untuk sama-sama kita tatap dan saksikan. Silakan. Seterusnya, seperti lihat kita tadi bahawa body shaming bukan satu perkara yang asing atau terpencil tetapi semakin menular dan keadaan situasi sindir badan ini atau perbuatan sindir badan ini bukan satu bahan gurauan kerana
apabila kita dapat lihat di sini berdasarkan pada klip video sebentar tadi, ada kalanya ia membawa berbagai kesan negatif kepada mangsa. Seterusnya, 1.0 pengenalan. Kita mulakan dengan apa itu body shaming. Body shaming seperti yang kita dapat lihat daripada Dewan Perhasa dan Pustaka edisi keempat, body shaming bermaksud kecam badan atau sindir badan. Ia juga merujuk kepada segala perbuatan yang dikaitkan dengan mengkritik atau mencela ataupun menghina atau merendah-rendahkan bentuk, ukuran dan penampilan fizikal seseorang. Chaplin 2005. Selain daripada itu, body shaming juga turut dikaitkan dengan berbagai bentuk kekerasan secara lisan iaitu verbal violence ataupun membuli atau bully. Contoh sindir badan atau body shaming yang sering kita dengar atau kita lihat atau kita sering jadi mangsa, contohnya seperti dapat lihat di sini, kenderaan berat nak lalu, hati-hati, awak gemuk, makin bambam lah awak sekarang. So ini adalah daripada sebahagian daripada kata-kata hinaan ataupun situasi yang sering melanda ataupun kadang-kala pernah melanda mangsa berkaitan dengan isu body shaming di sekeliling kita. Dan kita dapat lihat juga seperti saya maklum sebentar tadi, body shaming bukanlah suatu fenomena asing atau terpencil, malah ia selalu dijadikan bahan gurauan tanpa menghiraukan perasaan ataupun situasi yang dialami atau dideritai bagi pihak mangsa. Seterusnya, modus operandi body shaming. Okey, terdapat pelbagai jenis modus operandi ataupun kaedah ataupun metodologi yang digunakan untuk menghina atau menyindir badan seseorang atau bentuk fizikal seseorang. Contohnya overt bullying. Secara contoh kita dapat di sini secara langsung atau terbuka, iaitu secara lisan ataupun secara terang-terangan daripada pemangsa kepada mangsa. Seterusnya indirect bullying, yang ini secara tidak langsung, iaitu contohnya secara bergosip walaupun tidak dinyatakan secara berhadapan dengan si mangsa. Dan yang ketiga adalah cyberbullying, iaitu secara media sosial. Yang ini yang semakin menular. Contohnya melalui Facebook, Instagram, Twitter dan pelbagai bentuk teknologi yang digunakan pakai sekarang ini. So, yang demikian, kita melihat bahawa berdasarkan kepada situasi body shaming itu sendiri, terdapat pelbagai implikasi atau kesan negatif yang akan terdapat bagi pihak si mangsa. Contohnya, masalah mental dan psikologi. Kita dapat lihat di sini, depression, social anxiety, stress eating, self-esteem disorder dan ada kalanya hingga membawa kepada cubaan bunuh diri. Dan yang lain juga kita dapat lihat bahawa bila berlakunya body shaming terhadap si mangsa, pada akhirnya si mangsa akan mengalami masalah motivasi dan akhirnya produktiviti juga akan terjejas. Antara kes-kes yang pernah dilaporkan, contohnya kita dapat lihat di sini, seorang influencer telah membuat satu rakaman video secara live streaming dan mengeluarkan kata-kata kesat kepada seorang wanita dan menyamakan bentuk tubuh badan wanita tersebut dengan seperti haiwan. Ini telah dilaporkan oleh Sinar Harian pada 18 Ogos 2020. Pada laporan yang lain pula, kita dapat lihat bahawa seorang lelaki telah membuat ciapan mengeloka physical body shaming seorang remaja albino supaya diburu dan dikerat bagi tujuan ritual sihir. Ini telah dilaporkan oleh pihak Astro Awani pada 20 Oktober 2019. Dan ini yang kita dapat lihat tadi berdasarkan kepada video klip yang telah saya kongsikan di awal tadi. Boleh lihat nanti. Seterusnya, 2.0 kajian literatur. Kajian literatur kita dapat lihat bahawa dalam usaha untuk mendapatkan penjelasan dan juga untuk mengupas tentang topik ini, saya telah merujuk, pihak kami telah merujuk pelbagai bentuk akta-akta dan juga statut-statut yang terdapat di Malaysia, selain daripada merujuk juga undang-undang yang telah digunakan pakai di Malaysia bagi memahami secara lebih jelas apakah dimaksudkan isu body shaming dari sorotan dari segi perundangan. Contohnya kat sini kita mulakan dengan artikel 10 bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Kita melihat di sini bahawa hak dan kebebasan bersuara selain daripada hak untuk berhimpun secara aman dan berpersatuan bagi setiap warga negara Malaysia dijamin oleh perlembagaan di sisi Perlembagaan Persekutuan. Ini bermaksud semua warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat masing-masing, berhak untuk berpersatuan, berhak untuk berhimpun secara aman. Walau bagaimanapun, kita melihat bahawa peruntukan undang-undang tersebut turut menyatakan bahawa hak tersebut adalah tertakluk kepada fasa 2, fasa 3 dan fasa 4, iaitu bukanlah secara total dan bersifat mutlak. Ini bermaksud bahawa, dapat di sini, Parlimen diberikan autoriti untuk melaksanakan sekatan perundangan. Contohnya, menggubal undang-undang yang lain demi kepentingan awam secara keseluruhan. Ini bermaksud bahawa berkaitan isu body shaming itu sendiri, walaupun kita berhak, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat, tetapi jika ia mengganggu gugat ketenteraman awam, maka kita perlu akur bahawa terdapat undang-undang lain di mana Parlimen berhak untuk menggubal undang-undang khusus untuk mengelakkan daripada berlakunya kejayaan seni badan ini demi kepentingan awam secara keseluruhan, bagi menjaga ketenteraman awam, bagi menjaga situasi agar aman
dan tiada sebarang kejadian yang buruk daripada berlaku. Seterusnya, akta fitnah. Ini adalah satu lagi daripada undang-undang sedia ada yang boleh kita rujuk, yang boleh kita guna pakai berkaitan dengan isu bully shaming, iaitu Akta Fitnah Defamation Act 1997. Okey, berdasarkan pada akta ini terdapat dua jenis kesalahan, iaitu fitnah jenayah dan fitnah sivil. Contoh yang pertama adalah fitnah jenayah di bawah Seksyen 499 Kanun Kesiksaan 1950. Dalam hal ini, fitnah boleh berlaku sekiranya sesuatu pernyataan yang dinyatakan oleh seorang itu akan menyebabkan reputasi si mati terjejas atau rusak. Ini bermaksud bahawa jika kita kaitkan dengan isu bully shaming, jika perkataan atau kenyataan ataupun perbuatan sindir badan itu boleh menyebabkan reputasi atau nama baik atau maruah seseorang mangsa itu terjejas, maka kita melihat bahawa jika ia masih hidup, selain daripada niat untuk menyakiti hati, jadi jika pihak mangsa tertekan atau tersinggung atau menderita berdasarkan kepada perbuatan bully shaming tersebut, kita dapat lihat bahawa Seksyen 500 Kanun Kesiksaan 1990 memperuntukkan hukuman untuk kepada si pemangsa kerana telah menyebabkan fitnah kepada si mangsa berkaitan dengan isu bully shaming. Seterusnya, fitnah sivil. Fitnah sivil di sini kita melihat bahawa ia berdasarkan kepada undang-undang tort, iaitu tortious liability, iaitu merujuk kepada libel dan slander. Okey, dan berkaitan dengan fitnah sivil, kita melihat di sini bahawa sebarang kenyataan yang dizahirkan kepada orang lain, sama ada yang bersifat kekal atau sementara, akan merosakkan reputasi dan nama baik seseorang, turut dianggap sebagai satu fitnah. Dan bila kata fitnah, dia boleh pemangsa atau pesalah tersebut boleh disabitkan kesalahan. Ini dapat rujuk jika dia mendatangkan sesuatu kejadian yang kurang elok ataupun situasi yang tidak yang menyebabkan reputasi atau seorang nama baik mangsa itu rosak ataupun terjejas di mata masyarakat umum. Ini yang seperti nampak di sini oleh Encik Salih, Dr. Salih Buang tahun 92. Selain daripada itu, fitnah juga merujuk kepada jika itu dia akan fitnah jika menimbulkan kecenderungan untuk merendah-rendahkan maruah seseorang. Yang kita dapat lihat memang dah jelas cakap tentang body shaming, ia memang bertujuan untuk merendah-rendahkan maruah seseorang. Maruah seseorang merujuk kepada si mangsa yang akhirnya akan menyebabkan si mangsa lebih suka untuk mencarikan diri daripada sosial. Yang ni memang nampak jelas. Dan kita melihat bahawa fitnah juga boleh menyebabkan jika boleh kita kaitkan dengan isu bully shaming. Kita dapat lihat sini Muhammad Safar Hashim 2002. Seterusnya, kita rujuk kepada Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 98, Akta 588. Ini berkaitan dengan jika isu bully shaming ini dilakukan secara terujuk sebagai cyberbullying atau melalui media sosial. Jadi kita di sini kurungan A, tiada mana-mana orang yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, menggugut atau mengganggu mana-mana orang lain. Jadi kita bully shaming ni memang dah nampak bahawa bully shaming ini cuba untuk memberikan sesuatu kita pemangsa menggunakan kata-kata yang jelik dengan niat untuk menyakiti hati si mangsa. Jadi kita boleh rujuk juga Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 98 bagi berkaitan dengan isu bully shaming. Seterusnya, Seksyen 233 1 A dan B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 menyatakan bahawa memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang lain. Ini juga dikaitkan dengan isu bully shaming yang dilakukan oleh si pesalah kepada si mangsa berdasarkan kepada hinaan, berdasarkan kepada kata-kata ataupun statement ataupun segala hantaran atau kiriman yang kita lihat contohnya di media sosial yang boleh menyebabkan merendah-rendahkan maruah atau harga diri dan juga menjejaskan reputasi si mangsa. Seterusnya, kita merujuk juga Seksyen 509 Kanun Kesiksaan 1950 menyatakan bahawa bully shaming juga boleh dikaitkan di mana perkataan atau isyarat yang dimaksudkan mengaibkan kehormatan seorang. Ini adalah kesan negatif yang dideritai atau yang menyebabkan si mangsa merasa tertekan ataupun mengalami penderitaan berdasarkan kepada bully shaming atau kenyataan yang dilemparkan oleh si pemangsa.
Okey, kita rujuk daripada pakar juga, kita rujuk dari sini bahawa Dr. Mazina Muhammad Husin dari International Islamic University Malaysia, beliau menyatakan bahawa body shaming bermaksud tindakan pembunuh siber yang akhirnya menyebabkan si mangsa bertindak membunuh diri adalah dikategorikan sebagai suatu jenayah body siber dan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 306 Kanun Keseksaan, iaitu bersubahat bagi kesalahan membunuh diri. Itu bermaksud bahawa si mangsa akhirnya boleh atau boleh menyebabkan si mangsa mengalami tekanan perasaan dan akhirnya cuba untuk diri, dan dalam hal ini bagi pihak si pemangsa atau si bersalah boleh dituduh sebagai bersubahat bagi kesalahan bunuh diri, yang menyebabkan si mangsa cuba untuk membunuh diri. Seterusnya, Roger Chan, Pengerusi Jawatankuasa Hak Manusia Majlis Peguam, menyatakan bahawa skop body shaming adalah terlalu luas dan tidak dinyatakan secara spesifik. Itu, dan atas dasar itulah bila kita cakap tentang body shaming dari segi perundangan, contohnya dari segi jenayah, terdapat pelbagai tafsiran. Contoh di sini beliau menyatakan bahawa terdapat perbezaan yang jelas atau ketara antara istilah membuli juga jenayah. Ini kerana terdapat pelbagai tafsiran perundangan yang berbeza-beza. Contohnya, jika kita tidak mensabitkan kesalahan seseorang yang melakukan body shaming itu sebagai elemen jenayah, kita perlu tahu dan kita perlu faham bahawa dalam jenayah terdapat dua jenis elemen yang perlu dipenuhi, yang perlu to be fulfilled. Yang pertama adalah mental guilty ataupun mens rea, yang satu lagi adalah actus, iaitu guilty act. So dalam hal ini kita perlu memperhalusi sejauh manakah perbuatan body shaming ini boleh dikategorikan sebagai jenayah, iaitu memenuhi kriteria, iaitu elemen jenayah yang pertama guilty act dan juga guilty mind. Itu pendapat beliau daripada Roger Chan. Okay, seterusnya Encik Muhammad Rafiq Rashid Ali, seorang peguam, beliau mengatakan bahawa isu body shaming ini boleh didakwa atau dibawa ke mahkamah jika terdapat merit atau asas yang kukuh tetapi tertakluk kepada budi bicara hakim. Jadi kita budi bicara telah meneliti keseluruhan fakta kes yang dibawa oleh berdasarkan fakta kes dan juga bahan bukti dan juga justifikasi yang dibawa oleh pihak mangsa kepada mahkamah untuk mendakwa dan akhirnya boleh mensabit kesalahan kepada si pemangsa. Seterusnya, Dr. Fadlullah Suhaimi bin Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, menyatakan bahawa bangsa body shaming perlu membuat laporan polis terlebih dahulu sebelum SKMM bertindak, iaitu dengan menyediakan bantuan teknikal sebagai bahan bukti yang relevan dan pesan polis sebelum mendakwa pesalah ke mahkamah. Semua ini perlu dilakukan sebagai prosedur untuk memastikan bahawa pihak mangsa mempunyai cukup bukti yang cukup jika untuk mendakwa dan juga mensabit kesalahan kepada si pemangsa atau kepada si pesalah berkaitan dengan isu body shaming. Seterusnya, kita lihat yang sistem perundangan di Indonesia sebagai salah satu daripada kajian literatur kita pada hari ini. Sumber rujukan utama perundangan Indonesia, kita lihat di sini bahawa Undang-Undang tahun 8 tahun 1991, iaitu dikenali sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, The Umbrella Act, merupakan undang-undang utama untuk kita menyabitkan kesalahan berkaitan dengan isu body shaming di Indonesia. Kita lihat di sini bahawa terdapat 347 daripada 966 kes berkaitan dengan perbuatan body shaming telah berjaya ditangani atau diselesaikan oleh pihak pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2018. Seterusnya, berdasarkan pelaporan UNICEF, terdapat 8 daripada 10 kanak-kanak di Indonesia telah dibuli pada tahun 2014, iaitu itu mencatatkan tempat keempat bagi kes yang berkaitan kekerasan terhadap kanak-kanak. Seterusnya, kita dapat lihat bahawa jika kita bandingkan antara sistem perundangan atau kerangka legislatif di Malaysia dan Indonesia, kita dapat lihat bahawa sistem perundangan di Indonesia lebih sistematik, lebih teratur dalam usaha untuk mendakwa dan juga mensabitkan kesalahan kepada si pesalah berkaitan dengan isu body shaming. Dapat lihat di sini bahawa Undang-Undang Nombor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nombor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 ayat 3, di mana undang-undang ini menyatakan bahawa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau pencemaran nama baik. Yang ini kita rujuk sebagai body shaming, iaitu menurut secara ataupun kita body shaming menerusi media sosial, iaitu secara cyberbullying sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, dipidana atau dihukum dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak
750 juta rupiah. Jadi dapat sini bahawa di Indonesia sendiri, pemerintah di sana telah menggubal undang-undang yang khusus bagi sistematik bagi memastikan agar setiap pesalah yang melakukan jenayah berkaitan dengan body shaming ini mendapat hukuman yang setimpal. Jadi kita bandingkan di Malaysia, Indonesia lebih nampak lebih sistematik dan juga lebih komprehensif untuk mengenai isu berkaitan dengan isu body shaming di sana. Seterusnya, pasal 315 KUHP. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja. Penghinaan ini kita rujuk sebagai body shaming dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, iaitu kepada si mangsa, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan mahupun si muka orang itu sendiri, secara langsung atau tidak langsung, dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan. Ada secara konvensional, secara manual ataupun secara menerusi media sosial ataupun secara terujuk sebagai cyberbullying yang dikirimkan atau diterimakan satu kepadanya diancam kerana penghinaan ringan. Okey, dengan pidana penjara paling lama 4 bulan, ini hukuman yang diperuntukkan, diancam kerana penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana atau hukuman denda paling banyak RM4,500. Kita nampak lihat seperti yang saya sebut sebentar tadi, sistem perundangan Indonesia ni lebih nampak teratur, lebih komprehensif dalam usaha untuk memastikan agar setiap kes-kes yang berkaitan isu body shaming dapat ditangani berdasarkan kepada hukuman perundangan yang sedia ada di sana. Kaedah pendidikan 3.0. Okey, dalam usaha untuk menghasilkan kajian ini, saya telah menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu qualitative approach, di mana seperti dapat lihat di sini, qualitative approach ataupun pendekatan kualitatif merujuk kepada prosedur pendidikan yang menghasilkan data gambaran yang boleh diamati. Leksi 2007, tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkait dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. King and Miller 1986. Dan juga dalam usaha untuk mengumpulkan peralatan data yang berkaitan dengan isu, dengan topik kajian kita pada hari ini, dapat lihat di sini bahawa proses pengumpulan data itu melibatkan mengenal pasti tapak atau individu mendapatkan akses dan membina rekod persampilan bertujuan mengumpul data, merekod maklumat, menyelesaikan isu-isu lapangan dan menyimpan data. Creswell 1998. Jadi dalam hal ini, dalam untuk menghasilkan kajian ini, pihak kami telah merujuk berbagai akta-akta dan juga klausa-klausa, statut dan juga dan juga sistem perundangan sama ada di Malaysia maupun Indonesia bagi menghasilkan dapatan kajian kita pada hari ini, insyaAllah. Seterusnya, 4.0 penyataan masalah. Okay. Bagi topik kita pada hari ini, terdapat 2 jenis penyataan masalah ini saya kongsikan dengan para peserta. Yang pertama, antara tujuan utama kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji apakah kekangan dan cabaran ke arah cadangan untuk mewujudkan suatu peruntukan atau klausa berkaitan dengan akta yang khusus berkaitan dengan isu body shaming di Malaysia. Ini kerana di Malaysia kita dapat seperti yang saya maklumkan tadi, tiada sebarang akta ataupun statut yang khusus atau spesifik untuk membincangkan atau untuk membincang seterusnya memberikan hukuman yang setimpal kepada pesalah. Okey, jika kita bandingkan dengan Indonesia yang lebih sistematik, yang lebih komprehensif. Dan seterusnya, kajian penyataan masalah ini merujuk kepada apakah syarat atau usul yang bersesuaian dengan cadangan untuk mewujudkan suatu peruntukan atau klausa berkaitan dengan akta yang khusus berkaitan dengan isu body shaming ini di Malaysia. Jadi di penghujungnya, kami berusaha untuk mewujudkan apakah usul-usul ataupun syarat yang kami rasakan sesuai atau kami rasakan relevan untuk memastikan bahawa untuk kami nyatakan dalam usaha untuk menangani isu body shaming di Malaysia. Objektif kajian 5.0. Yang pertama adalah mengkaji kekangan dan cabaran ke arah cadangan untuk mewujudkan suatu peruntukan atau klausa berkaitan dengan akta yang spesifik berkaitan dengan isu body shaming di Malaysia. Dan seterusnya, kami juga objektif kajian di penghujungnya bertujuan untuk memberikan syarat atau usul atau cadangan yang bersesuaian dengan cadangan untuk mewujudkan suatu peruntukan atau klausa berkaitan dengan akta yang spesifik berkaitan isu body shaming di Malaysia. 6.0. Jadi, setelah merujuk kepada akta-akta atau sistem perundangan yang sedia ada di Malaysia, kami dapat menyatakan di sini bahawa Malaysia secara dasarnya masih agak terkebelakang berkaitan dengan undang-undang body shaming, termasuklah anti-bully cyber. Dan kita melihat di sini bahawa tiada akta atau statut yang spesifik bagi dalam usaha untuk memastikan agar si pesalah
dapat disabit kesalahannya di mahkamah dan juga menerima hukuman yang setimpal berdasarkan kepada perbuatan body shaming yang telah dilakukan terhadap si mangsa. Dan setakat ini kita dapat lihat bahawa pelaporan berkaitan dengan isu body shaming ini contohnya melalui media sosial dilaporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, di mana pihak SKMM akan membantu dari segi akan menyediakan bantuan teknikal bagi menyediakan bahan bukti yang bersesuaian dengan situasi body shaming ini untuk diberikan kepada si mangsa bantuan tersebut sebelum dibawa ke pihak ke pengadilan, pihak mahkamah untuk mensabit kesalahan kepada si pesalah. Dan seterusnya, tindakan penguasaan dan pelaksanaan hukuman yang setimpal masih kabur dan lemah. Ini kerana Malaysia masih tidak lagi mempunyai sebarang akta atau statut yang spesifik untuk menangani isu body shaming di Indonesia. Itu yang menyebabkan tindakan penguasaan dan juga pelaksanaan hukuman yang setimpal tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif, secara efektif. Okey, saya dapat lihat di sini bahawa data Jabatan Kajian yang kami dapat di sini adalah kami cuba buat perbandingan juga dengan negara luar, contoh Indonesia yang mempunyai kerangka legislatif yang sistematik dan spesifik dalam usaha menangani isu body shaming ini. 7.0. Okey, antara cadangan dan kesimpulan kami adalah yang pertama, isu body shaming ini boleh diklasifikasikan sebagai satu jenayah berdasarkan kepada kesan negatif yang boleh disabitkan beserta sabitkan kesalahan tersebut beserta dengan bahan-bahan bukti yang kukuh bagi memenuhi yang dimaksudkan sebagai jenayah, iaitu memenuhi guilty act dan guilty mind seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Seterusnya, kami mencadangkan agar terdapatnya pindaan terhadap kerangka perundangan yang sedia ada berdasarkan kepada akta-akta sedia ada atau menggubal suatu akta ataupun yang spesifik dalam usaha untuk menangani masalah ini. Dan yang ketiga, menjaga hak dan tanggungjawab demi kemaslahatan bersama menurut lunas-lunas perundangan dan demi mencapai 17 matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goal, iaitu berdasarkan kepada bagi mencapai keamanan, keadilan dan pertumbuhan hukum dan juga kesihatan baik dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, 8.0 penghargaan. Sebelum saya menutup bicara, saya kalung terima kasih kami ucapkan kepada rakan penyelidik atas bantuan yang telah dihulurkan dalam usaha untuk menghasilkan kajian ini dan juga kini kami rakamkan sekalung terima kasih dan penghargaan juga kepada pihak UiTM Cengkang Melaka kerana membiayai penerbitan kertas kerja pendidikan ini menerusi projek pendidikan di bawah skim Geran Dalaman Teja 2021 GDT 2021-118 bertajuk mewujudkan model kerangka legislatif yang spesifik bagi isu body shaming di Malaysia. Akhirul kalam, ambil tebu di tepi rumah, cabut ubi bersama akar, sedikit ilmu jika berhikmah, garam selaut menjadi tawar, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian terima kasih. Thank you, mersi, syukran jazilan dan ke nadre arigatou gozaimasu. Havala kopkunma kamsamida asanti dan last but not least, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudah sudi mendengar pembincangan kami pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah.